الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat Dia, alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala, yang walaupun masih lagi ada yang menyempurnakan puasa 6 dia, yang mana kita berbaki lagi bulan Syawal ini. Mudah-mudahan apapun juga yang kita lakukan, ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang berikutnya. Dia kata: Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata: wa qad yubtala al-muridu bil faqri wal faqa wa dhiqil ma'ishah. Dan kadang-kadang dicoba ataupun diuji al-murid, iaitu orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Ta'ala. Dan tuan, diuji ni biasa, dan hidup ni memang ianya adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk yang tiap-tiap malam kita baca:
Kalau tak baca dekat sini, kita baca dekat rumah. Dan tuan, apa yang Allah Ta'ala kata, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang jadikan mati dan dia jugalah yang menjadikan hidup. Tujuannya adalah untuk menguji kamu. Siapa dia di antara kamu, yakni antara kita, siapa dia yang paling baik amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi ujian ianya adalah kehidupan bagi manusia. Kerana tu ada sahaja perkara-perkara yang berlaku kat kita. Dan tuan, nanti sat lagi turun-turun daripada masjid, tengok semuanya itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Ni malam ni saya mai naik motor malam ni. Dan tu pasal saya memang penyegan yang amat, kata orang Kedah. Dan tu penyegan yang amat nak bawa kereta. Dan tu bukan kerana kereta tak elok, kereta alhamdulillah lah, boleh lah orang kata. Dan tu, tapi penyegan nak bawa kereta, malas nak bawa kereta. Dan tu maka bawa motor. Kalaulah ditakdirkan Allah Ta'ala turun-turun tangga masjid sat lagi. Dan tuan, ni tadi makan tengah hari, tidak makan apa, tidak. Ni kira-kira nak balik ni sat lagi ni baru nak kira makan balik ni. No. Dan tuan, tapi kalau sat lagi turun-turun daripada tangga, tiba-tiba bung hujan turun, wal iazubillah. Sebab malam ni bawa kuda merah malam ni. Dan tuan, tiba-tiba kalaulah hujan turun, dan tuan, maka dia tak boleh mengeluh, dia tak boleh nak kata apa. Kenapa? Kerana itu adalah lumrah kepada kehidupan manusia. Dan ianya merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, insan yang paling dikasih oleh Allah Ta'ala pun diuji oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad uzitu fillahi ma lam yu'za bihi ahad, kata Nabi. Aku dipersakitkan pada jalan Allah Ta'ala ini dengan suatu kesakitan yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah. Dan tuan, ni tarang Nabi, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW kata lagi, wa khawiftu ma lam yakhif bihi ahad, dan aku ditakutkan pada jalan Allah ini dengan suatu ketakutan yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni ujian yang dikenakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, jadi kehidupan ni kita kena faham bahawa seluruh daripada kehidupan itu ujian daripada Allah Ta'ala. Sama ada senang ujian daripada Allah, sama ada kita susah, maka susah itu pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalaulah dia senang, maka dia diuji oleh Allah Ta'ala, nak tengok sama ada dia bersyukur ataupun tidak. Dan tuan, kalaulah dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan, maka nak tengok sama ada dia boleh redha ataupun dia tak boleh redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi dekat sini kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya pada setiap masa kita dalam keadaan muttaqin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kuntum,
bertakwalah kamu kepada Allah walaupun di mana sekalipun kamu berada, apapun juga keadaan kamu, maka kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka manusia akan sering-sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu sebelum ni kita sebut, orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang apabila dia diuji. Tuan-tuan, yang ni bukti. Tuan-tuan, dia tak cukup, tuan-tuan, dengan aksesori luaran ni. Tuan-tuan, walaupun Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Al-Hikam. Tuan-tuan, kata Imam Ibn Atta'illah, orang-orang yang mempunyai hati yang baik, maka anggota tubuh badan juga akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuan-tuan, tapi luaran ni, tuan-tuan, kadang-kadang orang boleh buat tentang luaran ni. Kerana tu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, aku tidak tertipu dengan orang yang banyak puasa. Aku tak tertipu dengan orang yang banyak sembahyang, melainkan dia beramal dengan ilmu dia, melainkan dia benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu, tuan-tuan, dia bukan pada luaran ni. Tengok siapa dia yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, orang yang melakukan taat itu siapapun boleh melakukan taat pada Allah. Tuan-tuan, tapi dalam nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, nak tinggal benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tak semua orang boleh. Tuan-tuan, siapa dia yang boleh meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah ini? Kata Imam Ghazali, iaitulah mereka siddiqin, daripada kalangan orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita nak cari ni, kita nak cari hati yang benar. Tuan-tuan, kita nak cari hati yang betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda, ketika mana dia diberitahu oleh Abu Jahal. Tuan-tuan, ni peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, bila Nabi cerita, malam tadi aku jalan pergi ke Palestin, kemudian dari Palestin naik ke langit, kemudian jumpa macam-macam, lepas itu turun balik semula, kemudian aku balik ke Mekah sebelum terbitnya waktu fajar. Tuan-tuan, Abu Jahal pun pergi kepada Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, sebab itu ulama menyatakan Sayyidina Abu Bakar ni adalah sebaik-baik sahabat, dan dia juga adalah sebaik-baik pak mentua. Tuan-tuan, dia pak mentua Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa dia disebut macam tu? Kerana Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, perjuangan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar ni menunjukkan dia adalah orang yang siddiqin. Dia adalah orang yang benar dengan Allah. Tuan-tuan, bila Abu Jahal kata, "Hei Abu Bakar, hang tahu kawan hang dia dakwah malam tadi tu, dia pergi Palestin tu, kemudian dia naik ke langit jumpa dengan Tuhan dia. Lepas tu dia kata sebelum subuh dia dah sampai kat Mekah. Hang nak kawan lagi ke dengan dia ni?" Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dia tak fikir panjang dah. Kerana yang sebut ni adalah Rasulullah, kerana yang sebut ni adalah utusan Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dia kata apa? "Lau ab'ada min zalika fasadaqtuhu." Kalau Muhammad
dia pi lebih jauh daripada Palestin pun, aku akan membenarkan dia. Tuan-tuan, tapi orang yang tengok tubuh badan Nabi, tapi orang yang hanya tengok kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ada di antara mereka itu yang kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu disebut dalam sirah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudari rahimahullahu taala, dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, bila Nabi turun, ada yang dah beriman dah sebelum ni, tuan-tuan. Akhirnya bila dengar Nabi cerita macam tu, tuan-tuan, depa buat apa? Kita dah cerita dah sebelum ni. Depa ambil pasir, kemudian depa letakkan atas kepala mereka. Dan tak pasal apa mereka jadi lagu tu? Kerana mereka tak boleh nak terima apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi Sayyidina Abu Bakar ni cerita apa pun, dan dia akan benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu kata Imam Ghazali, orang yang buat taat itu umum, siapa pun boleh buat taat dengan Allah. Tapi meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, siddiqin, iaitulah orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Imam Al-Haddad kata, waqad yubtala al-muridu. Dan kadang-kadang orang yang mendekatkan diri pada Allah itu, kadang-kadang dia diuji oleh Allah. Dan dia diuji dengan apa ni? Bil faqri, kadang-kadang dia fakir, dan dia kadang-kadang tak ada duit, dan dia diuji dengan kesempitan hidup, wadhiqil ma'isha, kadang-kadang dia diuji dengan kesempitan hidup. Tuan-tuan, masya-Allah, sempit hidup ni, tuan-tuan, miskin ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah benda yang hampir kepada kekufuran dengan Allah. Tuan-tuan, berat tu. Bila jadi orang susah, bila jadi orang yang tak cukup makan, susah. Tuan-tuan, apatah lagi kalau yang susah itu adalah anak kita. Tuan-tuan, kalau yang susah itu adalah isteri kita. Tuan-tuan, tapi isteri tak pernah kata apa. Tak kisahlah bang, hari ni makan telur lah. Tuan-tuan, hati kita ni Allah tak tahu macam mana. No? Bila dia kata macam tu, tak apa bang, hari ni makan telur pun sedap. Oh, dia kata, tuan-tuan, kita tahu dia pun nak makan macam orang lain. Tuan-tuan, kita pun tahu lauk telur. Tuan-tuan, anak kita, tuan-tuan, ni pengalaman saya. Pengalaman dulu masa mengaji mengaji di Yaman. Tuan-tuan, dulu masa mengaji di Mesir, tak apa. Masa tu saya seorang-seorang, saya bujang. Saya menikah tahun yang akhir di Mesir. Tak apalah. Masa tu anak pun tak ada lagi. Tuan-tuan, saya langkah panjang di Mesir ni. Tapi bila sambung mengaji dekat Yaman, masa tu isteri ada dah, anak pun dah meningkat besar dah. Tuan-tuan, orang belajar bukan ada duit apa, no? Yalah, orang bagi sumbangan tu banyak lah. Tapi tuan-tuan, orang belajar ni, dia dapat sumbangan, dia bukan macam orang meniaga. Orang meniaga dia ada modal, dia boleh besarkan lagi dia punya modal dia. Dia boleh untung lagi, dia boleh gandakan lagi modal. Tuan-tuan, tapi orang belajar ni, dapat banyak mana pun, dia keluar tak masuk balik lah. Dia keluar tapi dia tak masuk balik lah. Dan setiap bulan 2,000 betul. Masya-Allah. Dan jadi saya kata dekat anak ni macam ni, setiap hari Jumaat baru kita makan ayam. Hari Jumaat baru kita makan ayam. Hari-hari lain ni kita makan ikan. Hari sekian-sekian kita makan telur. Tuan-tuan, saya masa itu, tapi itulah, sabarlah, ni ujian daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, anak kita ni bila time makan ayam dia suka. Anak kita
Tapi time makan nak telur. Tuan-tuan, anak saya ingat lagi. Anak yang kedua tu lah nak naik darjah 6 lah. Tuan, dia makan telur ni nak terkeluar balik. Tapi dia nak keluarkan tu dia takut kita marah, dia takut kita kecil hati dengan dia. Tuan-tuan, tapi dah dengar dah dengar aja tu. Tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan tu, jadi sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya kemiskinan, kefakiran itu dia hampir kepada kekufuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tengok orang-orang yang susah ni, kadang-kadang dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, kadang-kadang orang yang buat perkara haram ini bukan kerana dia nak melakukan perkara tersebut. Dan tuan, kalau kita dekati mereka, kadang-kadang kita pandai menghukum sahaja tanpa kita mendekati mereka. Tuan-tuan, bila kita dekat dengan dia, weh, hang buat macam ni tak fikir dosa. Hang tak takut nanti risiko dia macam ni. Tuan-tuan, depa kata apa? Ustaz tak apa dia kata. Ustaz tak apa dia kata. Bolehlah juga apa ni, ada pendapatan lah, ada kerja apa semua sekali. Kami ni saya ada anak 6, 7 orang. Lepas tu pula nak buat apa pun tak boleh, semua tak boleh. Ni anak kat rumah ni sakitnya dengan macam-macam nak sekolah apa semua sekali. Dan kadang-kadang bantuan pun tak berapa nak cukup. Tuan-tuan, maka mereka melakukan kadang-kadang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hampir kepada kekufuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, dia kata apa? Wa qad yubtala al-muridu bil faqri wal faqah. Dan kadang-kadang diibtila, kadang-kadang diuji para murid itu. Maknanya orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bil faqri, dengan kefakiran. Dia diuji dengan kefakiran. Wal faqati wa dhiqil ma'isha, dan juga dia diuji oleh Allah Ta'ala itu dengan kesempitan hidup, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, ini adalah ujian yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu kita doa dengan Allah Ta'ala. Dan sebab itu kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, orang yang bila mana dia baca Quran bagus. Dan tuan, orang bila mana dia berzikir kepada Allah Ta'ala bagus. Bila mana dia melakukan amal saleh, apa pun amal saleh bagus. Dan tapi kata Syekh Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, lebih bagus lagi bila mana dia diuji oleh Allah, bila mana dia berhadapan dengan maksiat, pada masa itu dia berjaya dengan ujian Allah. Pada masa itu dia dapat elak diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana itu bila Imam Al-Haddad sebut macam ni, tuan-tuan, kita pun duk berasa takut ya. Tuan-tuan, kita berasa takut. Kerana tu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika mana hari dia hampir wafat, tuan-tuan, hari dia hampir wafat, dia teriak. Lalu murid dia pun kata, wahai imam, kamu teriak ni pasal apa? Dan tuan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku takut, dia kata, bila mana roh sampai kepada rengkung, pada waktu tu aku akan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, takut-takut. La ni tak apa. Dan tuan, la ni, dan tuan, sebab itu saya sebut. La tak apa, dan tuan, kita hidup dalam keadaan selisah.
Ni kita nak naik Masjid Bukhari ni. Tuan-tuan, kita nak naik Masjid Bukhari ni macam-macam persiapan kita. Minyak wangi tu usah cerita, tuan-tuan. Minyak wangi tak boleh apa ni, tak boleh lawan dekat dia. Minyak wangi oat lah, minyak wangi Dubai lah, sebab nah, pasal apa nak naik Masjid Bukhari ni. Nah, dengan apa ni kita dengan jubah Haramain, dengan aksesori yang macam-macam. Tuan-tuan, lah ni tak apa. Lah ni tuan-tuan boleh duduk relax, selesa. Dalam ni pun ada aircon, masya-Allah. Kapet pun harga 4 juta, tuan-tuan. Kapet ni 4 juta ni, bukan ada sini, ada tempat lain. Tuan-tuan bawa mai masuk dalam masjid ni. Subhanallah. Tuan-tuan, tapi fikir sama. Esok-esok ni tengah-tengah duduk macam ni, tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba. Seperti hak yang berlaku di Aceh dulu. Tuan-tuan, tengah-tengah duduk sembahyang. Ada makmum dekat belakang, jubah lagi mahal daripada Tok Imam. Jubah dia lagi mahal daripada Tok Imam. Tiba-tiba bergerak, dia lari dulu. Tak apalah tuan-tuan, apa pun alasan nak selamatkan nyawa, wajib apa semua, tak apa, yang tu kita tahu. Tuan-tuan, tapi Masya Allah, ada di antara mereka yang tak berganjak daripada tempat mereka. Antaranya Tok Imam tu kemas. Dia meneruskan dia punya sembahyang dia. Tuan-tuan, seolah-olah dia nak gambarkan pada kita, dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Siapa-siapa dia yang berdiri untuk sembahyang, fa aqbalallahu biwajhihi, maka Allah Subhanahu wa taala menghadapkan seluruh rahmatnya kepada orang yang berdiri sembahyang. Tuan-tuan, tapi pada masa tu ada juga yang pakai jubah yang jauh lebih mahal daripada Tok Imam, lari dulu. Tuan-tuan, sebab itu kita doa dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apabila kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita melepasi akan ujian tersebut. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, fayambaghi lahu. Tuan-tuan, bila mana dia diuji oleh Allah dengan pakar, kemudian dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesempitan hidup, fayambaghi lahu, maka hendaklah dia, kata Imam Al-Haddad, dia buat apa? An yashkurallaha ala zalika, dia kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia kena redha dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu hidup ni, jangan letakkan diri kita sebagai pemimpin besar. Tuan-tuan, jangan letakkan diri kita sebagai apapun, melainkan kita letakkan diri sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia letakkan diri sebagai hamba Allah, beres. Tuan-tuan, dia letakkan diri dia sebagai hamba Allah Ta'ala, maka dia boleh mendepani segala ujian yang berlaku di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, dulu di Baghdad, Iraq, ada satu orang ulama, nama dia Al-Imam Abdissalam. Tuan-tuan, seorang ulama hadis, seorang ulama yang faqih daripada Baghdad, Iraq. Tuan-tuan, Al-Imam Abdissalam rahimahullah ta'ala ni, kerja dia adalah menasihati raja. Kerja dia nasihat kepada raja, penasihat agama. Penasihat agama. Tuan-tuan, satu hari raja dia terlibat dengan satu akidah yang sesat. Dia terlibat dengan apa ni, akidah yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, Al-Imam Abdissalam dia pun tegur kepada raja ni, tuanku, dia kata,
Akidah yang tuanku anuti ni tak tui. Dia menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan tuan Raja kata, wahai Abdissalam, kalau kamu sebut lagi, jawatan kamu hilang, kemudian gaji kamu pun tak ada. Dan Al-Imam Abdissalam, dia ada isteri, dia ada anak-anak yang perlu dia sarap. Dan apakah Al-Imam Abdissalam dia mendiamkan diri? Tidak. Dia terus menasihati raja dan terus menerangkan pada raja yang ni adalah akidah dalah, yang ni adalah akidah yang tak tui. Tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Akhirnya jawatan dia pun dilucutkan. Kemudian dia pun tak ada gaji lagi dah. Tuan-tuan, lalu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, bila dia balik ke rumah pada waktu malam, ada orang yang ketuk rumah dia. Kemudian orang ni kata kepada Al-Imam Abdissalam, wahai Abdissalam, kerana ketegasanmu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, aku akan beri kepada kamu setiap bulan 1,000 dirham. Kamu hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah. Nah, ni satu orang yang mana dia meletakkan diri dia sebagai hamba kepada Allah taala, dia tak ada perasaan apa-apa. Kerana apa? Kerana kehidupan ni tak ada kepentingan apa-apa pun. Tuan-tuan, orang pandang dia mulia, alhamdulillah. Orang pandang dia hina, alhamdulillah. Dan yang dia nak apa dia? Pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala, ikhlas itu adalah bila mana dia tidak memandang kepada kanan dan juga kiri, yang dia memandang hanyalah kepada rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kata Imam Al-Haddad, fayambaghi lahu, maka hendaklah bagi dia an yashkurallaha ala dhalika, bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan perkara tersebut yang diuji oleh Allah taala, daripada kefakiran, kemudian daripada kesempitan hidup, wa ya'udtuhu, dan hendaklah dia menganggap. Tuan-tuan, ni yang payah ni. Hendaklah dia menganggap. Dia anggap apa dia? Min a'zamin ni'am. Dia adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tak mengeluh, kemudian dia tidak menyalahkan Allah taala, dia tak menyalahkan perjalanan kehidupan dia. Dan malah dia adalah orang yang senantiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, maknanya apa? Maknanya dada orang yang macam ni luah. Tuan-tuan, dada orang yang macam ni tenang. Tuan-tuan, sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, apabila seseorang dia ingat kepada Allah. Tuan-tuan, orang ni kalau dia ingat dengan Allah, Allah janji apa? Allah janji duit? Tak. Allah Taala tak janji duit. Tuan-tuan, Allah Taala janji rumah besar? Tak. Allah Taala tak janji rumah besar. Tuan-tuan, sebab itu minta satu benda ni. Minta benda ni dan benda ni dapat kat kita. Allahu Akbar. Nikmat besar. Apa dia? Iaitu hati tenang. Oh, yang ni kalau dapat ni, tuan-tuan, nikmat besar dari Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tengok janji Allah Ta'ala. Ingat, bila mana kamu zikir pada Allah, bila mana kamu ingat kepada Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak janji dengan duit banyak. Allah tak janji dengan rumah besar. Allah tak janji kita kalau minta tuan-tuan dunia.
Kan? Tahu, kita kalau minta dunia, kalau pergi Mekah depan Kaabah, kan? Ya Allah, aku menega, ya Allah, bagilah aku menega. Ya Allah, perbanyakkan aku punya rezeki, aku bagi banyak sikitlah, ya Allah. Nah, dan tuan, permintaan kita banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita sikit sangat, malah kita duk berasa minta yang macam ni tak berapa nak elok sangat. Apa dia? Ya Allah, jauhkan daripada azab. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk, ya Allah. Dan kita biasanya kita akan minta apa dia? Minta keduniaan kita, kita akan minta kesenangan pada keduniaan kita. Tuan-tuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia ingat kepada Allah taala, tatmainnul qulub, maka hati dia akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang kita faham dengan hati tenang ni? Tuan-tuan, hati tenang ni sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab ni. Bila dia diuji oleh Allah dengan pakir, bila mana dia diuji dengan faqah, dengan kesusahan, bila dia diuji dengan dhiqil ma'isyah, dengan kesempitan hidup. Tuan-tuan, ni ujian besar ni. Yang ni hampir kepada kekufuran dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan buat main-main. Benda dia, tuan-tuan, pernah dengar satu orang yang nama dia Bal'am bin Ba'ura. Tuan-tuan, Bal'am bin Ba'ura ni, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, cerita itu tidak ada. Cerita itu tak ada. Tapi bila kita buka dalam Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dia bawa masuk cerita Bal'am bin Ba'ura ni di dalam kitab dah, Safwatut Tafasir. Demikian juga tuan-tuan dalam hasyiah Tafsir Al-Jalalain, tuan-tuan, dimasukkan juga cerita berkenaan dengan Bal'am bin Ba'ura ni. Tuan-tuan, Bal'am bin Ba'ura ni, dia adalah seorang abid. Dia adalah orang yang kuat beribadah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana dia mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberikan kepada dia kemuliaan-kemuliaan. Tuan-tuan, antara kemuliaan yang didapatkan oleh Bal'am bin Ba'ura ni, bila dia angkat tangan nak berdoa kepada Allah, belum sempat dia menghabiskan doa dia dimakbulkan oleh Allah. Wah, ni hebat tuan-tuan. Tak baca habis lagi. Tak baca habis lagi. Allahumma zawwijni zawjatan salihah fi marratan thaniyah. Tak tahu makna doa tadi apa? Ya Allah, kawinkanlah aku dengan seorang isteri yang soleh buat kali yang kedua. Itu. Tuan-tuan, dia tak habis doa lagi. Doa tu dah makbul dah. Ni hebatnya Bal'am bin Ba'ura ni. Tuan-tuan, tapi akhir daripada kehidupan dia lagu mana? Akhir daripada kehidupan dia, tuan-tuan, ni yang saya baca dalam Safwatut Tafasir. Tuan-tuan, dia mati, mata dia terkeluar, kemudian dia punya lidah dia terkeluar panjang. Tuan-tuan, dia tak boleh mengucap apa-apa, dia keras macam tu. Tuan-tuan, cerita dia apa? Cerita dia ni mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala? Mula-mula dia abid, mula-mula dia seorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mana dia disaikolog oleh isteri dia. Tuan-tuan, isteri dia kata apa? Bal'am, kamu doalah dengan Allah Ta'ala, doa bagi binasa Nabi Musa tu, bagi binasa.
Doa depa ni bagi binasa supaya depa tu tak sampai ke tempat kita ni. Lagipun kalau hang doa, nanti raja akan bagi macam-macam hadiah, macam-macam anugerah kita boleh. Doa dengan Allah Ta'ala bagi binasa Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, Bal'am tak mau. Bal'am tak nak. Tuan-tuan, tapi bila Bal'am tak nak ni, bila dia balik ke rumah, bini tak masak nasi. Tuan-tuan, bila waktu malam Bal'am manusia, tuan-tuan, dia nak juga dilayan sebagai seorang suami, isteri tak mau nak layan. Tuan-tuan, bila ajak sembang, isteri tak nak sembang. Tuan-tuan, ini menyebabkan apa? Psikologi. Ini ujian berat ni. Aku nak makan, tak ada makanan. Aku nak sembang, tak ada orang nak sembang. Bini aku pula tu. Aku nak bersama, tak boleh. Dan akhirnya, bila dah disaiko macam tu, ujian yang berat macam tu, akhirnya apa yang berlaku? Bal'am, dia berdoa kepada Allah Ta'ala kebinasaan buat Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga para pengikut dia. Itu yang kita dengar, tuan-tuan. Bagaimana Nabi Musa dia boleh tersesat di banjaran teh. Tuan-tuan, saya dah pergi dah banjaran teh ni, kan? Kita pergi memang, dia kono kanan jalan sama, kono kiri jalan sama. Ui, kata kita pun naik takut bila nak boleh sampai destinasi ini. Jadi bila diceritakan oleh pelajar-pelajar senior dekat sana, dia kata ni banjaran teh, dia kata. Tempat di mana Nabi Allah Musa alaihissalam pernah tersesat. Tuan-tuan, kerana apa? Doa daripada Bal'am bin Ba'ara, yang walaupun cerita ini khilaf para ulama, tuan-tuan, tetapi dia boleh kita jadikan sebagai iktibar. Tuan-tuan, macam mana Bal'am orang yang kuat beribadah pada Allah, tapi bila mana diuji, tuan-tuan, akhirnya dia tewas dengan ujian tersebut. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa ya'udduhu min a'zamin ni'ami, dan hendaklah dia menganggap kefakiran, kesusahan hidup dan juga kesempitan hidup itu min a'zamin ni'ami, ianya adalah sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna dunya, tuan-tuan, masya-Allah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, sikitlah saya teringat tentang cerita dia ni. Tuan-tuan, di Yaman, rumah Imam Al-Haddad dan juga masjid dia, kalau kita pergi ke sana, Masjid Imam Al-Haddad ni ada banyak tempat lah. Yang paling besar di Al-Hawi, yang tu yang besar. Siap ada dia punya kawasan rumah dan ada telaga yang biasa digunakan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, Imam Al-Haddad ni rumah dia banyak, kemudian masjid dia juga banyak. Tuan-tuan, Imam Al-Haddad dia bukan hanya sekadar cakap suruh kita syukur dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya teringat kisah Imam Al-Haddad ni. Tuan-tuan, Imam Al-Haddad ni, kalau dia buat rumah elok-elok, nanti rumah tu ada tirih ke, rumah tu ada pecah ke macam mana, tuan-tuan, dia tak akan gunakan lagi rumah tu. Dia akan keluar daripada rumah tu dan dia akan buat rumah yang lain. Rumah tu dia akan beri kepada orang. Tuan-tuan, nanti dia akan buat lagi buat rumah, nanti dah rosak apa semua, dia tak perbaiklah. Tuan-tuan, dia akan pi pula buat rumah yang baru. Rumah yang lama tu dia akan berikan pula kepada orang yang lain. Tuan-tuan, subhanallah, bagaimana Imam Al-Haddad adalah orang yang hati dia langsung tidak terpaut dengan dunia. Dan tuan, maksud tak terpaut dengan dunia ni bukan makna kata tak boleh ambil dunia, bukan macam tu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia Al-Musnad. Dan tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal,
zuhud itu kamu mengambil dunia tetapi tidak cinta di dalam hati kamu, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Tuan-tuan, rasanya apa yang disebut oleh Imam Ahmad ini lebih dekat dengan pengamalan kita pada hari ini. Tuan-tuan, saya kata orang tadi, saya main naik motor. Motor pula canggih ya. Tuan-tuan, jadi takrif Imam Ahmad bin Hanbal ni lebih dekat dengan kita. Imam Ahmad kata zuhud itu dia mengambil dunia tetapi dunia tu dia tak bawa masuk dekat dalam hati dia. Tuan-tuan, maka itu adalah orang yang zuhud dengan dunia. Tuan-tuan, nanti kita akan sambung nanti pada ibarat yang berikutnya. Kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, li'anna dunya aduwatun, kerana dunia itu dia adalah musuh. Wallahu yuqbilu biha ala a'daih, Allah memberikan dunia itu kepada musuh-musuh dia. Wa yasrifuha an awliyaih, tetapi Allah memalingkan dunia itu daripada para awliya-awliya. Dan yang ini kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.